Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pensyarah kami, Dr. Puan Nur Hayati binti Husin yang telah mengajar kami dalam subjek EDUP 2132 Profesionalisme Keguruan. InsyaAllah hari ini saya Nur Aina Syafina binti Umar Ismail serta dua sahabat saya, Nur Hartini binti Sarifuddin dan juga Siti Nur Azli binti Cik Sa'ari. Hari ini kami akan membentangkan tentang isu-isu yang berkaitan tentang etika dan perundangan guru. Okey, sebagai pengenalan untuk bab ini, Goodwin 2000 telah menganggap bahawa etika kerja sebagai kod tingkah laku yang mana menjadi sebahagian daripada etika syarikat maupun organisasi. Kod sedemikian diharapkan dapat meningkatkan tingkah laku pengurus maupun pekerja dalam pada masa yang sama juga dapat mengelakkan kemudaratan kepada pelanggan dan juga orang lain. Jurnal Pendidikan 2005 Universiti Malaya. Okey, seterusnya konsep dan maksud etika. Okey, etika ini ialah satu aspek yang mana berkaitan dengan satu tingkah laku seseorang yang mana diterima dan dipersetujui oleh sekumpulan masyarakat. Etika menggambarkan nilai-nilai yang baik yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkah laku ini juga dikatakan beretika adalah tingkah laku yang baik, mengandungi nilai-nilai murni dan juga boleh menjamin kesempurnaan dan keharmonian hidup individu dalam bermasyarakat. Okey, seterusnya maksud undang-undang. Okey, undang-undang ni ialah satu peraturan yang mana ditentukan oleh sesebuah organisasi. Kaki tangan yang melanggar undang-undang akan dikenakan denda yang setimpal dengan perbuatan tersebut. Manakala etika pula merupakan satu tindakan yang mana lahir daripada hati nurani seseorang tersebut dan perbuatan melanggar etika ini akan menimbulkan rasa bersalah pada seseorang yang melanggar peraturan tersebut. Okey, seterusnya perundangan. Apa itu perundangan? Perundangan ini adalah satu undang-undang bertulis iaitu undang-undang yang telah digubal oleh badan pengubalan yang lain. Antara dokumen pendidikan undang-undang di Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan, Surat Perkeliling Ikhtisas yang berkaitan dengan SPI, Ordinan Pelajaran, Akta Pendidikan 1969 dan sebagainya. Okey, seterusnya maksud tata tertib. Okey, tata tertib ini adalah satu bentuk kawalan atau peraturan kelakuan ke atas semua penjawat awam untuk menjamin keberkesanan sesuatu organisasi tersebut. Okey, sekarang saya akan ceritakan sedikit tentang peraturan pegawai awam kelakuan tata tertib 1993 yang diperuntukkan di bawah peraturan 4 bab D perintah. Okey, untuk peraturan pertama iaitu peraturan 4/1/. Okey, maksud pertama iaitu perlu sentiasa memberikan kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan. Ini bermaksud kita perlu sentiasa memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan juga maruah pada negara. Okay, contoh kesalahan yang dianggap dalam peraturan 4/1 iaitu bersubahat dengan musuh negara, kedua membocorkan rahsia negara, ketiga memperkecilkan dasar serta tindakan kerajaan dan akhir sekali berlakon dalam filem yang memburuk-burukkan negara. Okey, seterusnya peraturan bagi pegawai awam. Peraturan 4/2 yang mana dalam peraturan ini sebagai pegawai awam perlu menjaga nama baik profesyen, kedua perlu cekap, jujur, amanah serta bertanggungjawab pada profesyen, tidak boleh menggunakan pengaruh atau memberi tekanan dalam menyokong, keempat tidak boleh membelakangkan tugas demi kepentingan peribadi dan akhir sekali seorang pegawai tidak boleh menggunakan kedudukannya bagi kepentingan. Okey, sekarang kita masuk pada tata lakuan yang ditegah sama sekali dan juga tata lakuan yang boleh dilakukan dengan kebenaran pihak atasan. Okey, antara tata laku yang ditegah sama sekali termaktub dalam peraturan 4A iaitu tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain.
orang lain. Okey, kedua tata lakuan yang boleh dilakukan dengan kebenaran iaitu pertama iaitu peraturan 5 pekerjaan luar. Okey, sebagai pejabat awam tidak boleh mengambil bahagian dengan aktiviti-aktiviti luar walau bagaimanapun ia dibenarkan jika mendapat kebenaran ketua jabatan ataupun ketua sesebuah institusi. Ketiga, ketua jabatan akan memastikan aktiviti ini tidak akan dilakukan ketika dalam waktu pejabat dan semasa melakukan tugas. Kedua, tidak menjejaskan kebergunaannya sebagai pegawai awam. Dan ketiga, tidak bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam. Okey, satu lagi peraturan yang mana boleh dilakukan oleh seorang pegawai awam dengan kebenaran pihak atasan telah termaktub dalam peraturan 23 yang mana ketidakhadiran tanpa cuti. Okey, bermaksud tidak hadir untuk apa-apa tempoh masa dan di tempat sepatutnya beliau hadir untuk rasmi. Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau mendapat kebenaran ketua jabatan atau tanpa sebab munasabah akan dikenakan tindakan tata tertib. Sebagai contoh, pegawainya tidak berada di tempat kerja selepas mengetip kad perakam ataupun kita panggil punch card dan dia muncul semula pada waktu petang, maka pegawai ini akan dikenakan tindakan tata tertib. Okey, itu saja daripada saya. Sahabat saya Nur Hatini akan sambung pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Nur Aina Syafina. Okey, seterusnya saya akan masuk pada tindakan tata tertib. Okey, yang pertama, jika seseorang penjawat awam melanggar mana-mana peraturan yang termaktub dalam perundangan yang ditetapkan, tindakan tata tertib akan dikenakan. Yang kedua, jika disabitkan kesalahan, pegawai berkenaan boleh dikenakan tindakan bergantung kepada keseriusan kesalahan. Okey, yang ketiga, satu jawatankuasa penyiasat terdiri daripada tidak kurang daripada 2 anggota. Okey, antara bentuk hukuman tata tertib. Hukuman yang pertama adalah wang kerja, yang kedua amaran, yang ketiga denda, yang keempat turun pangkat, yang kelima wujud hak emolumen, yang keenam tangguh pergerakan gaji dan yang last kali ketujuh adalah turun gaji. Okey, seterusnya kita masuk pada contoh kes-kes berkaitan kesalahan etika dan perundangan guru. Okey, kalau kita tengok kes pertama adalah kes berkaitan dengan jenayah seksual. Okey, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14 kurungan A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 14 Akta sama dan Seksyen 14 kurungan D juga Akta sama. Sumber daripada Harian Metro. Okey, kita masuk pada sinopsis kes yang pertama. Okey, Encik Ahmad, bukan nama sebenar, adalah seorang guru yang bekerja di negeri A telah dihukum penjara 9 tahun dengan 2 sebatan. Encik Ahmad didapati bersalah dengan sengaja melakukan amal seksual fizikal terhadap kanak-kanak lelaki dengan cara memegang kemaluan mangsa bagi tujuan seksual. Seterusnya, Hakim Mahkamah ketika membacakan penghakiman berkata, selepas meneliti keterangan dan hujah yang dikemukakan pihak pembelaan dan pendakwaan, Mahkamah mendapati bahawa pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes itu dan pendakwaan berjaya membuktikan kes di luar keraguan yang munasabah. Oleh itu, Mahkamah mendapati tertuduh dan disabitkan
atas pertuduhan di bawah Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 14(A) yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh dikenakan juga sebatan. Artikel ini disiarkan pada Rabu 30 September 2020. Okey, kita masuk kepada Peraturan 4A iaitu gangguan seksual, Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Okey, yang pertama adalah larangan gangguan seksual. Okey, contohnya adalah cubaan merapati secara seksual. Yang kedua, apa-apa perbuatan secara seksual yang menyebabkan orang tersinggung, terhina dan tergugat. Okey, contoh pelanggaran: bercerita, jenaka, isyarat yang lucah dan menyentuh anggota sensitif badan, memaparkan ataupun mengedarkan alat-alat atau gambar-gambar lucah, meraba, mencubit, menepuk atau menyentuh secara seksual. Okey, contoh kes kedua berkaitan rasuah. Tertuduh telah didakwa di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Sumber daripada Astro Awani. Sinopsis kes kedua. Encik Ali, bukan nama sebenar, adalah seorang guru besar yang bekerja di negeri B telah dihukum atas kesalahan jenayah rasuah. Encik Ali, bukan nama sebenar, didapati bersalah terhadap 2 pertuduhan menerima RM4,400 daripada seorang pengusaha kantin. Suapan itu bagi mendapatkan surat sokongan untuk melanjutkan kontrak kantin di sebuah sekolah. Hakim mahkamah ketika membacakan penghakiman telah menjatuhkan hukuman itu terhadap Encik Ali selepas berpuas hati pembelaan gagal. Gagal membangkitkan sebarang keraguan yang munasabah terhadap kes pendakwaan. Oleh itu, mahkamah mendapati tertuduh bersalah dan disabitkan atas 2 pertuduhan rasuah di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Artikel ini disiarkan pada 6 Februari 2017, sumber daripada Astro Awani. Seksyen 165 Kanun Keseksaan Akta 574. Kesalahan menerima barangan berharga dengan tiada balasan di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan Akta 574, mana-mana pegawai awam yang menerima atau memperoleh atau setuju untuk menerima atau cuba untuk memperoleh untuk dirinya atau untuk mana-mana orang lain apa-apa barangan berharga dengan tiada balasan atau dengan balasan yang pegawai mengetahui tidak mencukupi daripada mana-mana orang yang pegawai mengetahui telah atau sedang atau mungkin berkaitan dengan apa-apa urusan rasmi yang telah dijalankan atau yang akan dijalankan oleh pegawai itu, atau berkaitan dengan tugas rasmi pegawai atau dengan tugas rasmi mana-mana pegawai di bawah seliaan pegawai itu, hendaklah dihukum dengan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Norazlin binti Cik Saari. Terima kasih kepada sahabat saya Nu'aina Syafina dan juga Hartini yang telah membuat pembentangan sebentar tadi, dan yang dihormati Puan Nuhayati selaku pensyarah kami. Baik, saya akan sambung kepada isu kesantunan guru dan guru naik angin. Bagi definisi kesantunan, menurut Mok Sung Sang 2010,
Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat tertentu sehingga kesantunan tersebut menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Usaha membentuk kesantunan dalam kalangan murid bermula dengan kesantunan yang dipamerkan oleh seseorang guru itu terlebih dahulu. Berdasarkan perkembangan semasa dalam profesyen keguruan, kesantunan dapat dibahagikan kepada tiga iaitu kesantunan berpakaian, kedua kesantunan tingkah laku dan yang ketiga kesantunan berbahasa. Seterusnya definisi naik angin. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat 2007, naik angin diertikan sebagai ketidakkawalan diri kerana terlalu marah. Selalunya istilah naik angin ini dimaksudkan juga sebagai perbuatan mengamuk. Mengamuk berasal daripada perkataan amuk yang membawa maksud menyerang secara membabi buta kerana terlalu marah. Jika dilihat daripada definisi yang diberikan, apabila seseorang guru naik angin, keadaan ini jelas menunjukkan bahawa guru tersebut tidak dapat mengawal emosi marahnya secara waras. Seterusnya, kita pergi kepada punca dan faktor guru naik angin. Antara punca guru naik angin terhadap murid. Menurut kenyataan yang dibuat oleh Dunham dan Warma 1998 dalam Norwich 2010, tekanan yang dihadapi oleh guru adalah berpunca daripada pertamanya, ketidakmampuan guru mengawal disiplin di dalam bilik darjah dan sekolah. Oleh itu, masalah disiplin murid boleh dijadikan sebagai punca seseorang guru naik angin terhadap murid dan melakukan sesuatu di luar kawalan emosinya. Seterusnya, dalam era modernisasi kini, murid kurang menghargai dan menghormati perasaan guru. Guru seringkali dikejutkan dengan tindakan murid di luar jangkaan seperti tidak mematuhi arahan, melanggar disiplin sekolah dan sebagainya. Oleh itu, sekiranya masalah disiplin murid tidak dapat ditangani dengan baik, guru cenderung untuk melakukan tindakan yang tidak profesional sebagai penyelesaian kepada permasalahan tingkah laku murid yang kurang disenangi. Seterusnya, bersangkutan dengan isu tekanan kerja guru. Bekas Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein pernah mendedahkan pada utusan online Januari 2008 bahawa beban kerja para guru pada masa kini adalah terlalu berat. Selain tugas-tugas hakiki selaku pendidik, isu longkang sumbat, isu siling bocor juga antara bebanan yang terpaksa dipikul oleh guru. Pengharapan untuk menaikkan taraf akademik pelajar dan sekolah turut meningkatkan bebanan kerja para guru selain tanggungjawab remeh-temeh yang terpaksa digalas mereka. Kenyataan ini disokong juga oleh Sapora Sipon 2007 yang menyatakan bahawa bidang perguruan adalah satu profesyen yang amat terdedah kepada tekanan. Menurut beliau lagi, tekanan yang dihadapi oleh guru boleh memberi kesan kepada perhubungan guru dengan murid dan juga mutu pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini berlaku apabila guru tidak mampu untuk mengawal emosi akibat tekanan. Oleh itu, tekanan kerja yang dihadapi oleh guru ini perlu dianalisis dengan lebih mendalam lagi agar tidak menjejaskan hubungan guru dengan hubungan murid, termasuklah mutu pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Seterusnya, gangguan emosi guru juga boleh dikatakan sebagai punca guru naik angin terhadap murid. Menurut Goleman 1998 dalam Mok Sun Sang 2010, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengawal dan mengelolakan diri sendiri dan orang lain dari aspek perasaan, emosi dan tingkah laku. Kecerdasan emosi juga merupakan tindakan dan kepintaran untuk mengubah suai sesuatu tingkah laku bersesuaian dengan masa dan keadaan. Emosi yang tidak stabil akan boleh mengakibatkan berlakunya sesuatu perbuatan di luar kewarasan akal.
Emosi yang tidak stabil ini boleh terhasil apabila guru tidak mencapai keperluan peribadinya. Misalnya, seorang guru mempunyai sasaran terhadap tingkah laku murid agar tidak bermain semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Apabila telah berulang kali tingkah laku yang sama dilakukan, guru akan merasa kecewa, rasa putus asa dan akhirnya menyebabkan guru bertindak di luar kawalan kerana berasa tercabar apabila murid ingkar arahannya. Punca seterusnya ialah kurangnya pemantauan pengajaran dan pembelajaran daripada pihak pentadbir. Semasa pemantauan dilakukan, guru dipantau akan dinilai daripada pelbagai aspek. Menurut Abdul Aziz 1999, penilaian pengajaran merupakan suatu sistem formal untuk menilai prestasi kerja seseorang dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti kerja yang dibuat. Menurut beliau lagi, penilaian ini perlu dilakukan secara berterusan bagi tujuan pembangunan prestasi kerja. Namun jika kurangnya pemantauan daripada pihak pentadbir, maka para guru cenderung untuk menjadi agresif kepada murid kerana mereka tidak perlu risau akan akibat daripada tindakan mereka. Pemantauan yang kurang juga akan menyebabkan guru dengan sewenang-wenangnya bertindak mengikut perasaan tanpa menghirau keselamatan murid. Berikutnya, punca guru naik angin ialah profesen guru dijadikan sebagai kerjaya pilihan terakhir oleh sesetengah graduan yang merupakan salah satu punca yang menyebabkan berlakunya pelanggaran kod etika guru. Hal ini kerana graduan yang menjadikan kerjaya guru sebagai pilihan akhir. Mereka tidak mempunyai jiwa sebagai seorang pendidik. Mereka juga dilihat kurang memberi komitmen dalam kerja, kurang nilai dalam kehidupan dan mempunyai etika kerja yang lemah. Menurut Syuaib dan Johari 2001, pada asasnya profesen keguruan sejak dulu, kini dan selamanya adalah sama, iaitu untuk mengajar, mendidik manusia yang bernama murid dari keadaan yang tidak mengenal huruf, tidak tahu mengira dan tidak boleh membaca kepada celik huruf, bijak mengira dan menjadi manusia yang berjaya. Namun jika tiada jiwa sebagai seorang pendidik, tugas guru tidak mampu digalis dengan sempurna juga. Apabila sikap ini wujud, maka individu yang menjadikan kerjaya guru sebagai pilihan terakhir akan mengambil ringan tugas yang telah diamanahkan hingga tiada lagi rasa tanggungjawab untuk bersungguh-sungguh dalam mendidik anak bangsa, dan apa yang penting bagi mereka adalah gaji yang bakal diterima pada setiap bulan. Dan faktor terakhir yang lain iaitu faktor penghargaan. Faktor penghargaan boleh juga menjadi punca guru berkelakuan agresif terhadap murid. Menurut Raja Maria 2011, penghargaan merujuk kepada perbuatan menghargai, penghormatan, penyanjungan. Menurut beliau lagi, penghargaan juga merujuk kepada penghargaan ke atas pengajaran yang baik, struktur kerjaya, peluang naik pangkat, mempunyai suara dalam membuat keputusan dan persepsi guru terhadap gaji yang diterima berbanding dengan tugas yang dipikul. Secara mudahnya, penghargaan ini merujuk kepada penghargaan yang sepatutnya diberikan kepada guru-guru yang rajin, berdedikasi dan cemerlang dalam akademik dan kokurikulum. Terdapat guru-guru yang benar-benar memberi komitmen yang tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran, namun penghargaan yang sewajarnya masih belum diperolehi. Sehubungan dengan itu, jika diamati, faktor kurang penghargaan juga merupakan faktor yang boleh menyebabkan tekanan kerja kepada guru, seterusnya menyebabkan emosi guru tidak stabil apabila berhadapan dengan murid. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, jelaslah bahawa isu salah laku guru terhadap murid berpunca daripada pelbagai faktor. Faktor-faktor yang mendorong kepada masalah salah laku guru menjadi satu cabaran kepada pelbagai pihak, termasuklah pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dalam memikirkan cara-cara untuk memartabatkan semula profesen keguruan yang semakin dipandang serong oleh masyarakat. Seterusnya, kita pergi kepada implikasi salah laku dan cara mengatasinya. Implikasi pelanggaran kod etika antaranya
menjejaskan nama baik guru yang bekerja dalam profesi keguruan. Hal ini akan menyebabkan imej atau nama baik guru akan tercalar. Seterusnya, profesi keguruan akan dipandang rendah oleh masyarakat. Hal ini sangat membimbangkan. Profesi keguruan tidak lagi mendapat kepercayaan dari kalangan masyarakat. Seterusnya, hubungan antara guru dan murid juga bakal renggang dan kurang harmoni. Hal ini akan menjadi jurang antara guru dan murid secara tidak langsung. Sesi pengajaran dan pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik. Seterusnya, objektif pembelajaran pada hari itu juga sukar untuk dicapai. Berikutnya, murid akan trauma dan hilang minat untuk hadir ke sekolah. Perkara ini juga menjadi suatu kebimbangan kerana meninggalkan kesan negatif dalam diri murid serta hilangnya semangat untuk menggapai cita-cita yang diimpikan sejak dari kecil. Dan terakhir sekali, kesan ataupun implikasi pelanggaran etika guru di mana generasi muda tidak lagi berminat atau bercita-cita menjadi guru yang memberi kesan kepada kemajuan negara. Hal ini sangatlah menjadi kebimbangan kepada profesi keguruan apabila generasi muda sendiri sudah menanam pemikiran yang negatif terhadap profesi keguruan. Bagaimana negara dapat mengelahirkan modal insan yang berkualiti untuk mentadbir negara pada masa hadapan? Seterusnya kita pergi kepada cara untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertamanya, peranan pentadbir. Perlulah mengadakan ataupun menganjurkan program yang berkaitan dengan etika dan profesi keguruan. Seterusnya, mengadakan program bagi murid mengenai peraturan sifar masalah disiplin di dalam kelas. Dan seterusnya, guru perlu menghadiri kursus atau bengkel seminar berkaitan pengurusan emosi, kaedah pengawalan bilik darjah serta yang berkaitan seperti kesedaran, tanggungjawab sebagai guru dan sebagai pertambahan ilmu yang boleh dipraktikkan. Seterusnya, guru perlu mengamalkan budaya cakna dan peduli dalam kalangan rakan sejawat. Dan seterusnya, peranan Kementerian Pelajaran sendiri adalah untuk membuat pemilihan calon guru yang benar-benar layak dan berminat serta cintakan profesi keguruan. Baiklah, pada akhirnya kesimpulan dan hasil dapatan daripada tajuk ini adalah yang pertama, guru mestilah mempamerkan suatu cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada murid. Yang kedua, guru perlu mempunyai kesedaran, tanggungjawab, mendidik dan berperanan sebagai ibu bapa kedua di sekolah, murid dalam usaha membentuk model insan yang berakhlak dan diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, guru juga perlu mengawal diri daripada terlibat sebarang perkara negatif yang akan mendatangkan banyak kemudaratan terutama terhadap diri, murid, masyarakat sekeliling, negara dan profesi keguruan. Yang keempat, guru wajib berpegang pada amalan tingkah laku yang sopan yang diterima masyarakat dan menjalani kehidupan harian sebagai guru yang berwibawa, cemerlang dan berintegriti tinggi. Sekian saja persembahan daripada kumpulan kami. Semoga apa yang telah dibincangkan dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.